Aduh. Kenapa yang kereta depan ni? Eish. Teruk ni bro. Kemek ni. Kereta kau ni yang kemek ni. Itulah. Kenapa kau tiba-tiba break tadi? Ada benda lalu depan tadi. Ya. Aduh. Aku pun nak cepat tadi. Itulah. Uh, Kita settle balai je lah. kita settle balai. Settle balai. So, kena ambil gambar dulu lah. First. Kita ambil gambar dulu. Kau ambil gambar dulu. Alright. Aku dekat kereta aku ada pasang kamera. Okey. Tapi kamera lama lah. Kau faham lah kamera lama ni aku kena balik dulu. Aku kena transfer video dulu lah dekat Alright. komputer. Lepas tu baru masuk ke handphone kan. Alright. So, kita jumpa kat balai. Jumpa kat balai je lah. Okey. Alright. Alright bang. Pergi. Tengok apa? Ha? Tengok apa? Tak ada. Ni tengah cari video. Tadi habis ada aksiden dia balik tadi. Kereta depan tiba-tiba break. So nak transfer lah video ni daripada dashcam pergi ke laptop. Buat susah-susah. Itu kan saya ada accident. Saya dah beli dashcam baru. Oh ya ke? Saya tak payah nak transfer. So apa istimewa dashcam ni? Tak tahu, dia kata suruh boleh bluetooth je. Daripada apps. Oh, 70 my. Top juga brand kamera ni. So, lepas ni bolehlah Abi buat review dalam YouTube Abi untuk dashcam ni. Buat je lah. Okay. So, bolehlah buat review ni. Thank you. Nanti Abi buat review. Lepas tu Abi pasang kat kereta Okey geng, apa yang korang tengok depan aku ni ada beberapa dashcam daripada brand 70 my. So yang aku beli ni adalah hot selling dalam dia punya Shopee. So dekat aku ada model A800S dengan model A500S ataupun dipanggil 70 my dashcam Pro Plus Plus yang ni. Tapi aku nak tunjuk kat korang apa perbezaan kalau korang pilih ataupun korang beli dekat dalam Shopee dia. Kalau korang pilih sama ada dia punya same box ataupun separate box. So aku nak tunjuk korang apa perbezaan dia. So kat sini aku beli model A500. Ada dua jenis, satu yang same box macam ni dengan satu lagi yang separate box macam ni. Separate box kita akan dapat dua ni lah. So aku akan buka dulu yang separate box. Kita akan tengok apa benda yang kita akan dapat. So aku buka dulu. Okay, first kali yang kita akan dapat macam biasa manual book. Dalam manual book ni juga dia ada bagi stiker cermin. Okay, stiker cermin dia macam ni. Ni stiker cermin. Lepas tu dia bagi stiker cermin ni dua. Satu lagi spare. Dan manual book. Okay. Dan juga 3M stiker. Double side tape lah. Kita panggil double side tape. So yang ni dia punya spare. Lepas tu dekat dalam box ni juga dia ada bagi kita beli kamera. Of course kita akan dapat kamera.
Ni model A500S. Lepas tu dia bagi juga dia punya adapter ataupun tempat penyangkut kamera dia. Macam ni. So kat sini dia dah ada dia punya stiker. And seterusnya dia akan bagi kita punya kabel lah. Kabel ni dia akan connect daripada kamera pergi ke soket, cigarette socket. Kita panggil cigarette socket. Kat sini dia ada double USB. Ataupun kalau kereta korang ada USB sendiri, boleh cucuk direct USB sebabkan kamera ni pakai USB ni. And then dia akan bagi sekali tools untuk kita sorokkan dia punya wire lah. Okay. Kita tengok kotak seterusnya. Ni kotak yang sama juga untuk package separate box. So bagi aku buka dulu kotak ni. Okay, apa yang korang dapat dalam kotak ni adalah dia punya kamera belakang lah. Macam biasa, ada manual book. Dan dekat manual book ni juga dia ada bagi spare double side tape. Lepas tu, yang ni adalah dia punya kamera belakang dia. Kamera belakang dia akan attach sekali dengan dia punya ni lah. Dia punya kabel lah. Ni dia punya kamera belakang. Okay. Yang ni adalah package separate box. So, kita buka pula package same box. Yang ni separate box dah settle. Okay. Okay, tadi kita dah buka package yang separate box untuk A500S ataupun dipanggil 70mm Pro Plus Plus. So yang ni kita buka dia punya package yang same box lah. So kita tengok apa yang akan kita dapat untuk package yang same box. Okay, first kali kita buka ni, kita dah dapat kita punya kamera. So kita beli dashcam, of course lah kita akan dapat kamera dia 70mm Pro Plus Plus ataupun A500S. Yang ni dia punya unit kamera belakang dia. Sama je macam tadi, cuma yang ni dia tak attach sekali kabel daripada depan pergi ke belakang lah. Okay. Lepas tu dekat dalam ni kita akan dapat dia punya tools untuk kita sorokkan kita punya kabel wire. Seterusnya kita akan dapat cigarette lighter punya soket daripada brand 70mm dan juga dia punya kabel. Yang ni kabel untuk pergi ke belakang. So nak bezakan kabel pergi ke belakang dia macam ni lah. Yang ni untuk kamera, yang ni untuk pergi ke kita punya dashcam hadapan. Dan kita akan dapat juga kabel USB untuk cucuk pergi ke dashcam. Right. Dan juga dia punya adapter lah untuk kita punya kamera. So next kita tengok pula 70mm A800S. Okay, so basically separate box dengan same box adalah benda yang sama kita akan dapat. Kita akan dapat dia punya kamera depan dan belakang. Kita akan dapat dia punya kabel daripada soket cigarette lighter soket tu pergi ke kamera dan juga kabel daripada kamera hadapan pergi ke kamera belakang. Dan juga dia punya tools lah, dia punya soket lah, macam-macam lah. Semua tu dia akan bagi sekali lah. Cuma beza dia pada kotak saja. Dia punya barang yang kita dapat still sama. So korang jangan risau. Boleh je pilih mana-mana, sama ada separate box ataupun same box. Harga pun sama. Okey, kat sini aku nak bagi tahu dia punya perbezaan antara A800S dengan A500S. So pertama sekali A800S ni dia menggunakan sensor daripada Sony IMX415 CMOS sensor. So resolution yang dia akan dapat adalah 4K UHD, Ultra HD lah.
4K UHD. Manakala untuk model A500S ni dia menggunakan sensor daripada Sony IMX375 dan yang resolution yang kita akan dapat adalah 1944 megapiksel. So seterusnya untuk A800S ni dia menggunakan 3 inci skrin, manakala untuk model A500S dia menggunakan 2 inci saja dia punya skrin dia. Dia punya saiz lebar skrin 3 inci dan 2 inci. Okay, next dia punya aperture. Dua-dua kamera ni dia ada f1.8 aperture. Cuma kelebihan yang kita akan dapat dekat 70mm A800S ni adalah Super Night Vision plus 3D DNR. So pada waktu malam kamera ni akan nampak lagi jelas lah. Dia akan lagi sharp berbanding dengan A500S. Tapi nanti aku akan buat perbezaan video so korang boleh compare video A800S dengan A500S pada waktu malam. Kedua-dua kamera ni ada GPS GLONASS. GPS GLONASS tu untuk apa? GPS GLONASS tu untuk detect kita punya speed, kelajuan kereta kita, dan juga dia boleh detect location data. So location data tu kita boleh tengok direct daripada kamera kita. Dekat bawah ni nanti dia akan tunjuk direct. Ataupun kita boleh monitor dekat kita punya apps. Dekat apps kita pun kita boleh tahu titik koordinat kita dan kelajuan kereta yang kita tengah bawa. Selain tu kita juga boleh detect daripada GPS plus GLONASS ni, kelebihan dia kita boleh dapat detect dari mana kita mula perjalanan dan di mana kita akhirkan perjalanan kita. So semua benda tu kita dapat trace lah. So kalau ada emergency ke apa, senang lah. Okay, next adalah ADAS system. ADAS system ni bukan macam kereta-kereta mewah yang ada sistem ADAS tu lah. ADAS yang ada dekat dashcam ni, dia akan bagi reminder sekiranya kita terkeluar daripada lane. Masa kita bawa kereta, kita terkeluar daripada lane, dia akan bagi warning. Macam mana dia punya warning? Dia akan bagi voice lah, lane departure tu. So seterusnya kita akan dibagi reminder sekiranya kereta hadapan kita bergerak. So kalau kita tengah dekat traffic light, kita duduk belakang kereta orang. So kalau kereta depan je bergerak, dia akan bagi reminder. Dan seterusnya yang ketiga adalah dia akan bagi reminder sekiranya kita terlampau rapat dengan kereta hadapan. Itu adalah fungsi-fungsi ADAS yang ada di dalam kamera ni. Kamera ni juga dia ada Wi-Fi. Wi-Fi yang dia gunakan adalah 2.4 GHz. Okay, Wi-Fi tu kita akan gunakan untuk real time preview. So kita boleh connect dengan 70My punya apps untuk kita tengok kita punya kamera tu okey ke tak, ataupun untuk tujuan download lah, download video ke apa semua. So seterusnya dekat 70My apps tu juga kita boleh buat setting. Kita boleh ubah kita punya setting kamera dashcam kita melalui dia punya apps. So selain daripada tu, kita juga boleh buat firmware update. Itu adalah function untuk Wi-Fi dan dia punya apps. Untuk recording, untuk kamera ni kita akan menggunakan memory card untuk simpan kita punya video. So memory card yang paling kecil yang kita boleh pakai adalah 32GB. Dan paling besar 128 ke 264 still lagi boleh support. Cuma korang tak perlu risau, walaupun 32GB dia akan buat loop recording. So loop recording tu dia akan record kita punya video sampai satu tahap kalau penuh kita punya memory, dia akan auto delete kita punya video tu. Dia akan buat auto delete. Tapi korang jangan risau, sekiranya kamera ni dapat detect any emergency case, so dia akan pergi ke backup file. So backup file tu nama dia event file. So dekat event file tu dia tak akan delete kecuali kita yang akan delete video-video tu. Untuk crash punya video kita tak payah risau. So kat situ dia dah ada backup lah. Okay, seterusnya kamera ni menggunakan 500 mAh built-in battery daripada jenis lithium battery. So bateri dia agak kecil tapi mencukupi sebab kita akan guna kita punya support daripada kita punya power supply lah. Kita punya soket tadi yang dia akan bagi tu kan. Tetapi
kalau korang nak buat recording tu continuously ataupun kita panggil 24 hours surveillance monitoring, kita kena beli extra kit, iaitu ini. Dia panggil hardwire kit. So hardwire kit ni dia akan sambung direct pergi ke kita punya fuse untuk dapatkan dia punya power tu berterusan lah. Sebab kalau kita gunakan kita punya cigarette lighter socket tu, bila kita off je kita punya kunci kereta, dia akan auto cut off kita punya power daripada bateri. So kamera ni takkan berfungsi lah kalau kita tengah parking ataupun kereta tengah off enjin. So kalau korang nak buat parking monitoring, korang kena install hardwire kit ni lah daripada 70My. Yang ni beli berasingan. Okay, itu saja video kotak separate box dengan same box dan juga video comparison antara model A500S dan A800S. So next aku akan tunjuk kat korang macam mana perbezaan video antara A500S dan A800S pada waktu siang dan pada waktu malam. Okay, ni adalah perbezaan video antara A500S dan A800S. So kalau korang boleh tengok di bahagian kiri korang adalah A500S. So video dia nampak lebih kekuningan. So ni kejap lagi kita cuba untuk ambil gambar nombor plate kereta. Kita tengok jelas ke tak jelas. Okay, ni A500S dan ni adalah A800S. So next, ni adalah full video untuk A500S. So macam aku cakap tadi, A500S ni dia punya video dia lebih kekuningan, tapi aku suka sebab kita macam nampak kita ada letak editing bagi color tu lebih menarik lah. Okay, ni adalah video A800S pula. Gambar dia lebih nampak flat, lebih nampak natural. Tapi untuk ketajaman gambar dia menang dekat A800S ni, sebab dia menggunakan kamera yang resolution dia lebih tinggi lah, 4K. So next kita tengok pula video pada waktu malam. Okay, sekarang ni kita cuba test video dia pada waktu malam. Sambil tu juga kita cuba dia punya mic dekat kamera ni sendiri. Yang ni view pada waktu malam lah. Kawasan ni agak gelap, dia support dengan cahaya lampu, tapi kat depan tu dia ada kawasan gelap sikit yang tak ada pencahayaan. So kat situ nanti aku akan cuba matikan lampu lah. Kita tengok dia punya view pada waktu malam macam mana. Terang ke tak terang. Kita bezakan antara kamera A500S dengan A800S. Gelap sangat tempat ni. Kita cuba matikan lampu. Okay, ni view dia kalau lampu kereta dimatikan. Depan aku ni memang tak ada cahaya langsung. Okay, kat depan aku ni memang tak ada cahaya langsung. Yang ada dibantu dengan cahaya tepi highway ni dengan biasan-biasan lampu jalan yang ada kat belah kanan ni lah. So yang ni kalau kita support dengan lampu tu buka, macam ni. Dia punya video pada waktu malam. Okay, next ni adalah kamera bahagian belakang untuk 70My yang mempunyai 1080 megapiksel saja. So ni kita try untuk ambil gambar nombor plate kereta. Bagi aku boleh tahan, boleh baca lagi dia punya nombor plate. Tak adalah terang sangat tapi okey. Mungkin sebab dia tak berapa terang sebab pencahayaan kurang masuk, sebabkan aku punya tinted kereta bahagian belakang ni agak gelap. So kurang pencahayaan di situ. So ni adalah contoh untuk video pada waktu malam untuk kamera belakang. Video yang ni dia nampak lagi kurang jelas lah, sebabkan lagi kurang pencahayaan pada waktu malam. Bertambah pula dengan aku punya tinted yang agak gelap. So kamera tu kurang jelas, tapi still nampak movement kereta
kanan dan kiri apa semua. Bagi aku boleh lah, cuma apa yang aku harapkan dia ada kamera untuk dipasang di bahagian luar kereta. Sebab kalau kat luar kereta ni dia tak ada, nak kata, kurangnya cahaya untuk masuk ke kamera tu. So kalau macam tu video akan jadi lebih terang lah berbanding dengan kamera yang ada kat dalam kereta. Lagi-lagi tinted gelap macam aku, so dia akan ganggu percayaan tu. Okay geng, aku rasa video sampai sini saja. So jangan lupa support aku dengan tekan button like, comment and subscribe. Zahin Adventure, my life, my adventure. Bye bye.